Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bina'amatihi titimmus salihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال سبحنا وطلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita dapat duduk dalam ketaatan. Ini suatu fadlullah, suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan tidak ada sesiapa yang lebih illa bifadlid din, mereka orang yang lebih pada agamanya, yakni pada ilmu agamanya, dan dia beramal dengan amalan soleh, iaitu amal ibadah, maka itu yang disebut Rasulullah SAW sebagai orang yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa la tazunnu idza sumta anna as-sawma wa tarku at-ta'am wash-sharab wal-wiqa' فقد قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بل تمام الصيام بكف الجوارح كلها عما يكرهه الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahawa puasa itu iaitu memadai meninggal makanan dan minuman dan jima' jua. Maka senya telah bersabda Rasulullah SAW, beberapa daripada orang yang berpuasa padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jua, tetapi sempurna puasa itu dengan menegah segala anggota sekaliannya daripada segala barang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Qal musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, setelah dalam kitabnya Hidayatul Hidayah, iaitu Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Hidayatul Salikin ini dinakal banyak daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada kitab Arab Bidayatul Hidayah, orang Jawi pun ada, orang Arab pun ada. Dan yang mana daripada kata Imam Ghazali dia menceritakan tentang puasa sunnah, puasa macam-macam dah sebelum ini. Puasa Senin Qamihnya, hari Syahrul Haramnya, Rejabnya, Sya'bannya, hari putihnya 14, 13, 14, 15, hari Bil mengikut Hijri. Dia dah cerita belaka. Lalu dia menyatakan di belakang, iaitu jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahawasanya puasa itu iaitu memadai meninggal makanan dan minum dan jima' jua. Maka senya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beberapa orang yang berpuasa padahal tiada ada baginya puasa, na'udzubillah min zalik. Yang mana Imam Razali rahimahullahu ta'ala dia nakal sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, yang mana Rasulullah SAW, yang mana Imam Razali berkata, jangan kita berasa sangka, jangan kita berasa sedap pada diri kita bila kita dah berpuasa. Sebab banyak orang yang berpuasa tapi hakikatnya dia tidak berpuasa. Zahiriyah dia berpuasa lah, tapi pada hakikatnya tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni takut. Itu puasa comel, letih. Banyak lagi. Orang makan dia makan. Itu kira hak hadis berkaitan dengan Ghazali ni. Dah kira lagi hak yang puasa tapi tak sembahyang. Ramai juga jenis sembahyang dia tak jaga. Kadang-kadang dia ugut pula anak-anak cucu dia. Dak puasa tahun ni tak boleh raya, tak boleh beli baju raya, tak boleh duit raya, macam-macam lagi. Dia buat ugut. Tu bagus cara mendidik. Tapi tentang sembahyang di bulan puasa, bahkan dinakal al-Iman iaitu Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan berapa ramai bila mari bulan Ramadan, kebanyakan manusia dia tekan sangat puasa. Anak dia 5 tahun puasa. Tak puasa, tak boleh raya, tak boleh ni. Tapi berkaitan dengan sembahyang dia biar begitu saja. Ini Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menyatakan ini kena berjaga juga. Kerana diri nampak puasa tapi tak sembahyang, maka ia hakikatnya rugi juga. Amat rugi. Sedangkan sembahyang itu adalah amalan yang mula-mula dihadap nisbah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan membaik seseorang. Seseorang itu akan jadi baik bila dia jaga sembahyang. Maka ibadah lah yang akan jadi baik belaka. Puasanya, sedekahnya, apa lagi, ibadah-ibadah lain banyak lagi. Tu disebabkan dia jaga sembahyang. Begitu juga dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan engkau sangka bila engkau berpuasa bahawasanya memadai dengan makan, meninggal minum, meninggal jima' jua, memadai begitu saja. Itu baru syarat. Ini baru syarat. Meninggal makan, meninggal minum, meninggal jima' ni, itu baru syarat. Itu hak hakikat. Makna puasa benar, hak yang sebenar ialah itu Rasulullah SAW menyatakan, padahal tiada ada baginya puasa itu melainkan lapar dan dahaga jua, melainkan sia-sia saja. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Banyak sambungan lagi, fala tazhab nafsuka 'alaihim hasara. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Adakah patut orang-orang yang menghiasi amalan keburukannya, fara'ahu hasana, maka dia melihat suatu kebaikan. Inilah Sayyidina Umar, itu Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabat lagi, dia menangis bila mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Banyak lagi lah Sayyidina Umar ni suhu dengan para sahabat yang suka menangis bila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ayat ni, afaman zuyyina lahu, Allah Taala bertanya, adakah patut kamu memperhiaskan amal keburukan kamu itu, fara'ahu hasanah, nampak hakikatnya baik tapi hakikatnya itu buruk sebenarnya. Fara'ahu hasanah, maka dia melihat baik, maka dia merasa baik, dia buat ibadah, dia sembahyang tahajud, dia buat witir, tasbih. Hakikat zahiriyah memanglah baik, tapi diri dia buat tu sudah jadi jahat. Tapi fara'ahu hasanah,
maka dia melihat baik bagi diri dia, baguslah dia kira baik dah, bagus. Dia puasa, dia buat ibadah tu dia kira baik. Fara'ahu hasanah. Maka Allah memperingatkan fa innallaha la yudhil fa innallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala ni boleh menyesat sesiapa yang dikehendaki dan boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peringatan. Sebab itulah berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang di waktu malam, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berpuasa, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima ibadahnya. Itu disebabkan itulah iaitu sifat-sifat penyakit hati, ujuk dan sebagainya, ataupun hak jenis puasa ini jenis tak tinggal hak zuriyah, hak zahiriyah ni. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat persoalan dalam Al-Quran dengan alif di hadapan al-alif al-istifham. Alif itu menunjukkan Allah Ta'ala bertanya, adakah layak amalan keburukan lalu dilihat kebaikan. Sebab Allah Ta'ala tanya begitu, orang yang melakukan keburukan ni, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak akan nampak ia suatu buruk. Bagi dia nampak baik. Dia nampak baik dah hak dia buat tu. Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada manusia. Sebab itulah diguna ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Sebab Allah Ta'ala sebut di hadapan hak depan sekali, Allah Ta'ala tidak guna dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Allah menggunakan dengan lafaz ya ayyuhan nas inna wa'dallahi alhaq. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Tu Allah menggunakan an-nas. Allah Ta'ala menggunakan dengan amanu. Itu nak menunjukkan sebab banyak orang-orang munafik ni dia suka buat begitu. Dia suka menyamar depan manusia tentang no Islam begini. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala dan orang-orang yang tertentu saja tahu betapa kejinya perbuatan dia, iaitu menyamar sebagai Islam. Itu na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan puasa. Diri dia berpuasa tu zahiriyah dia nampak molek dah. Dia tak makan, tak minum, tak jima dan sebagainya. Banyak lagi perbuatan-perbuatan lain. Comel lah situ. Tapi hakikatnya kata Rasulullah SAW, illa ju' wal atash, melainkan dia lapar dahaga. Letih begitu saja. Dan bal tamamu siyami bikifi jawarih kulliha amma yakuruhu Allah azza wa jalla. Tetapi hak ni hak sebenar. Hak ni makna puasa yang sebenar. Tetapi sempurna puasa itu dengan menegahkan segala anggota sekalian daripada barang yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Hak ni murah. Jaga hak ni comel selalu. Tu bukan meninggal. Hak tu adalah syarat. Sudah tentulah syarat supaya tidak melakukan. Kalau buat akan membatalkan puasa. Tetapi hak ni akan membatalkan bulan, iaitu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini dia ada persamaan dengan hadis iaitu atash ini ada kaitan di sini dengan Imam Nawawi sebut dalam hadis yang lain. Berapa ramai orang yang mendirikan waktu malam tetapi hanya berjaga di waktu malam. Sebab apa? Sebab dia tidak cukup syarat. Maka puasa begitu juga. Puasa comel dah dia meninggal puasa, makanan, minum dan sebagainya ni. Tapi dia tidak meninggal barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa dia dah aurat selamba saja. Tu puasa pakaian masya-Allah. Tu ini yang disebut oleh para ulama berkaitan diri orang berpuasa. Batulah Al-Imam kata Syekh Hasan, iaitu bukan mufti Kerajaan Mesir, sebenarnya orang yang iaitu orang yang tidak menjaga hakikat puasa yang sebenar. Makna
mana iaitu menegah segala barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, menjaga anggota yang barang yang dibenci oleh Allah ni, hakikatnya dia tidak patut berseronok di hari raya, kerana hari raya itu hanya diberi kepada orang yang berpuasa yang memenuhi syarat. Itu hak hakikatnya. Tapi maklum dia hari raya kan, dia buat lebih daripada orang hak yang jaga puasa sebenar. Tu hakikat begitu. Tengok pandangan Syekh Hasan bukan mufti kerajaan Mesir pun betul juga. Fatwa kerajaan negeri Brunei Darussalam tu. Betul juga hak dia sebut begitu. Tapi tak sekatlah, cuma sebagai renungan, sebagai untuk berfikir, layak ke dia berpuasa tidak di bulan puasa tak jaga mana bulan Ramadan, buat barang dengan ibadah, tak jaga barang yang dibenci oleh Allah, tapi bila mari hari raya dia orang yang sungguh-sungguh, orang sungguh-sungguh. Tu ini yang disebut oleh setengah-setengah pandang ulama. Cuma sebab diri hari raya ini adalah hari yang berseronok, mana orang panggil bagi orang yang berpuasa ni, lisaimun, bagi orang yang berpuasa ni. Kerana sahabat Nabi sallam, kerana mereka sahabat Nabi sallam, seronoknya Allah Ta'ala beri kelebihan orang berpuasa ini dua kegembiraan. Kegembiraan pertama iaitu ketika nak berbuka puasa, seronok, dan dua kegembiraan iaitu ketika berhari raya. Dan riwayat yang lain menyatakan paling seronok kali ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang antara disebut oleh para ulama. Maka nak menyempurnakan iaitu seronok di hari raya, hari raya ini, fitrah ini, maka hendaklah dia menjaga sekuasa-kuasanya barang yang dibenci oleh Allah, kerana itu hakikat puasa yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini jadi comel sungguhlah. Itu yang di antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala, maka dari kerana inilah sayugianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melihat perempuan ataupun melihat muda belia, barang sebagainya, dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah, dan memelihara daripada segala yang diharamkan oleh Allah, iaitu berdusta, mengumpat orang dan mengadu-ngadu orang, dan segala perbuatan yang keji-keji, dan memelihara berbatah, dan memelihara daripada memakai itu memeliharakan iaitu daripada memaki orang. Qala musannif rahimahullahu taala, iaitu sayugianya berpandukan kepada hadis itulah Rasulullah kata berapa ramai orang berpuasa tapi hanya lapar dan dahaga, maka berpandu daripada hadis itulah. Kata musannif Syekh Abdul Samad Al-Limbani, sayugianya di bulan puasa kamu jaga matamu daripada melihat barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Sebab itulah lebih lagi di bazar ada orang tanya, ustaz saya bulan puasa dia terpaksa nak pergi bazar Ramadan juga. Ada malulah bila bulan pergi bazar Ramadan, maka melihat macam-macam lah, Masya Allah sajalah. Macam-macam jenis lagi. Itulah maknanya barang depan mata, kalau dia anggar orang nak berjalan ramai begitu. Maka sebab itulah tak salah itu beli di bulan Ramadan di bazar tu, nak cari, tapi pandangan mata tu ni lihat sekali nak lihat dua kali. Hak pertama dikira salah, hak kedua dikira sedekah. Ni masalah juga. Tu tak boleh. Dan maknanya jaga pandangan tu.
Jaga pandangan tu siapa, bukan maksudnya siapa langgar orang, langgar tiang, langgar kemah, tukang jual tu. Bukan. Mana maksudnya jaga pandangan tu, mana lihat sekali dah lihatlah 2-3 kali pula. Ni duk perhati pula. Perhati belaka. Atau melihat muda belia. Muda belia tak boleh juga. Muda belia ni lelaki dah. Lelaki khususnya lelaki muda belia. Dah kitab ni pun sebut. Sebab para ulama ni tahu dah di akhir zaman akan ramai golongan LGBT ni. Golongan LGBT ni jenis minat lelaki sama lelaki ni. Akan ada puang sama puang. Muda belia ni khususnya dia kena keinginan tengok orang lelaki muda ada nafsu dia. Ni sifat jahat, nauzubillah min zalik. Tengok syahwat tak boleh. Itu mana mengurangkan pahala puasa dan barang sebagainya, dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah. Di bulan puasa juga, Ramadan ni bulan yang digandakan pahala sayugianya, dia menjagakan lidah dia. Kerana bulan Ramadan inilah bulan yang disuruh kita ni iaitu menjaga lidah kita. Sebab itulah bulan Ramadan ni disuruh kita banyak duduk rumah. Banyak kita duduk rumah dengan amalan-amalan lain. Supaya inilah laku buat perbuatan-perbuatan yang haram ni, mengumpat orang dan sebagainya ni, dan memelihara segala yang diharamkan oleh Allah, iaitu berdusta, mengumpat orang dan mengadu-ngadu domba ni, dan segala perkataan yang keji-keji. Di bulan puasa di Ramadan ni, iaitu disuruh kita ni jaga mulut kita berdusta, mengumpat. Sebab itulah bulan Ramadan tidak dikatakan sebagai bulan puasa, walaupun diri itu puasa, tapi bulan itu dikatakan bulan syahrul sabr, bulan sabar. Ulama gelar macam-macam. Bulan sembahyang, iaitu bulan syahrul Quran, supaya banyak baca Al-Quran. Sebab apa di bulan Ramadan ni para ulama dia kalangan kitab banyak disebut di bulan Ramadan hendaklah kamu banyak baca Al-Quran. Kalau di bulan lain kamu banyak dah baca Al-Quran, di bulan ni banyak baca Al-Quran, tadarusnya, banyak baca Al-Quran. Tu supaya apa? Supaya kita jauh daripada iaitu daripada fitnah, khususnya fitnah mulut ni. Mulut itu lidah, supaya tidak bercakap perkara-perkara yang mendatangi pahala, mendatangi maksiat pada Allah, perbuatan haram. Na'udzubillah ni. Sebab bulan diganda, kita suruh perkara yang baik, suruh cucu buat perbuatan baik, dapat pahala. Pahala pula diganda, daripada 100 hingga ke 700. Hebat. Dan berdiri puasa itu juga, Allah Ta'ala kata ini urusan aku ni, puasa ni. Buat ibadah lain hamba aku dan hamba aku, tapi puasa ni aku sendiri nak beri setakat mana pahala di sisi aku ni. Hak ni hak aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kerana hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsum yuftirna al-siyam al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu wal yaminul kadhibu wan nazratu bisyahwah. 5 perkara, artinya 5 perkara, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, berdusta. Kedua, mengumpat akan orang. Ketiga, mengadu-ngadu akan orang, udu domba ni. Keempat, bersumpah yang dusta, bersumpah dengan yang dusta ni. Kelima, melihat perempuan dengan syahwat, sama ada perempuan itu isterinya atau perempuan itu halal. Yakni halal ni bukan mahram, bukan mahram ni bukan isteri dia lah. Itu jadi Rasulullah SAW bersabda itu 5 perkara, iaitu 5 perkara yang membatalkan puasa. Berdusta, kedua mengumpat, ketiga mengadu. Ni dah sebesar belaka ni perkara yang membatalkan membatalkan puasa, yakni membatalkan pahala puasa. Dan saya tengok hadis ini kata ulama, hadis ini al-mudha, hadis ini adalah hadis palsu. Tu saya tengok dalam tahqiq Iman Al-Hafiz Iraqi, dia palsu. Cuma hadis ini
tidak dipatutlah di mana kita kalau di bulan Ramadan tidak patut kita cerita ini sebagai hari palsu, kerana diri ia membatalkan pahala puasa. Sebab itulah hadis-hadis Nabi SAW ni ada kita boleh cerita, ada perkara kita, hadis dah boleh cerita. Hadis Nabi SAW ni dia, sebab hadis ni dia cepat mendatangi fitnah. Tu kadang-kadang orang tak mengaji hadis, dia kata betul kau dah hadis ni, dia tak pernah mengaji hadis, dia kata ini masalah ni. Kadang-kadang diri orang yang mengaji hadis sendiri dia pun tersalah juga. Dia dah mengaji hadis, dia kata betul kau dah hadis ni. Dia tengok-tengok balik, bukan rupanya. Kerana hadis ni dia rumit sikit. Rumit maksudnya perbahasan ni panjang. Sebab kita telah cerita dah hadis tu ada kadang-kadang dalam kitab Al-Imam Suyuti Jam' As-Saghir tu, itu ia menunjukkan kadang-kadang hadis sahih kan, tapi dikatakan dhaif. Dhaif dikatakan sahih. Ini tu Muslim, Bukhari tu dah afilah tu. Tapi hadis ni dikatakan sebagai hadis mardha. Kerana membatal puasa, mana boleh membatal puasa. Kerana berdusta tidak membatal puasa, mengumpat tidak membatalkan puasa, mengadu-ngadu orang domba ni tidak membatal puasa. Begitu lihat perempuan dengan syahwat ni tidak membatal puasa. Yang membatalkan puasa ialah yang jadi hadis ni ialah perbahasan ulama ialah perkara itu membatalkan pahala puasa. Itu cerita lain, itu ada perbahasan lain berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Dah apa ginakal dalam kitab ni. Ini disebut oleh para ulama, ikhtiyar al-ulama. Maknanya tak boleh kita memperlekehkan para ulama. Walaupun nakalan kita ini ada Rasulullah jiddah dan sebagainya, tak boleh kita kata apalah dinakal begini. Ulama-ulama dah tengok hadis ke? Tengok ulama. Kadang-kadang ada salah silap dia. Para ulama tu guru syekh-syekh, bukan dia tu maksum, dia ada kesilapan dia. Kadang-kadang disebabkan dia tengok nakal, tu kita hak yang membaca ni kita mesti mengetahui dan sama sekali jangan memperlekehkan. Ni umpama ada golongan hak duduk pasir dengung sengah tu, belah utara tu sengah-sengah tu, dia kata dia tolak terus, dia haram kitab ini, dia kata. Dia kata apalah li boleh nakal dalam kitab ni, dia kata. Imam Ghazali panggil li, munasabah dia panggil li. Dia benci kepada Imam Ghazali. Ni sifat jahat ni. Ni kira dia mengaji tinggi ke apa ke, status mengaji di mana saja, panggil ulama-ulama jadi panggilan hak lekeh begitu, itu perangai jahat ni. Al-Hafiz Iraqi dalam mentahqiqkan Ihya Ulumuddin sedikit pun tak kecil Imam Ghazali. Tak sedikit pun dah kata apalah Imam Ghazali ni adalah ulama begini. Tak tu pun. Bahkan dia kata Imam Ghazali, dia puji pula Imam Ghazali. Dia kata Imam Ghazali adalah seorang ulama yang akhlak tinggi, ilmu adab dia tinggi. Tengok, itu dia ulama. Dia ni bukan ulama. Boleh dikatakan semok lah dia ni. Kalau dia keji pada Al-Imam Ghazali dengan panggilan li, tu hak yang berkaitan dengan zikir Syafi'i itu. Aku tidak layak ke syurgamu. Ni apalah itu zikir fi'i. Imam Syafi'i panggil fi'i. Ni masalah ni, golongan ini. Golongan bukan ulama semok ni. Ni orang duduk pasir-pasir dengung ni, semua orang belah-belah utara tu. Fahaman jangan sahih sangat kefahaman kita tu. Jadi rosak. Ni panggil ulama-ulama mujtahid. Imam Syafi'i bukan ulama mujtahid mazhabi, tapi mujtahid mutlak, boleh mentarjihkan suatu hukum dengan fatwa. Ini hebat. Ini na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita terpelihara daripada golongan-golongan tersebut. Kita mesti berlapang dada dengan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Lebih lagi ulama-ulama dulu, lebih lagi Imam Ghazali, seorang ulama yang beramal dengan ilmu dia. Imam Ghazali adalah seorang ulama yang akhlak cukup tinggi, akhlak dia. Sebab dia digelar sebagai hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf. Itu di antara perbahasan ulama.
Dan lagi sabda Nabi SAW, innama sawmul junnah fa iza kana ahadukum sa'iman fala yarfa. Innama sawmul junnah. Kita bertutur sini. Dan lagi sabda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat pada diri saya juga. Begitu juga kepada kasih semua. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميل العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.